dan apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam rancangan 13 hari. Seperti biasa, rancangan 13 hari akan meneroka keindahan dasar laut dan keunikan kehidupan masyarakat negeri di bawah bayu, iaitu Sabah. Sebelum ini, kita telah bersama dalam 13 hari sipadan Mabul dan Kapalai, 13 hari sempurna, dan kali ini ke mana pula kita dalam 13 hari ya? Jangan ketinggalan dan teruskan bersama kami. 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kembali, ditemani dan bersejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibazirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mantanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi. Mantanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Apa yang menariknya kali ini, Azura akan membawa rakan menggantikan tempat saya untuk melakukan aktiviti selam scuba kerana keadaan saya yang tidak mengizinkan. Sebelum itu, elok saya bertemu Adrian dan memperkenalkan rakan saya sambil merancang aktiviti selaman yang akan dilakukan di sana nanti. Okey, Adrian. Orang yang memang saya cari dan saya tunggu. Apa khabar? Baik. Terlampau lama kita tak pergi scuba diving. Okey, sebelum apa-apa Azura nak memperkenalkan kepada kawan Azura, Nita, seorang scuba diver yang sangat-sangat berpengalaman. Jadi kami bercadang nak pergi bercuti lah. Setelah memperkenalkan Nita kepada Adrian dan memberitahu tujuan kami, maka Adrian sangat teruja dan telah memberikan beberapa pandangan menarik mengenai lokasi aktiviti selaman selain di kawasan perairan timur Sabah, iaitu kawasan barat Sabah. Kota Kinabalu ni agak terkenal dengan aktiviti lain selain daripada selamat kan. Jadi dia dekat situ sebagai hub. Sekarang pun banyak penerbangan antarabangsa mendarat di Kota Kinabalu. Menurut Adrian, di kawasan perairan barat Sabah juga terdapat banyak pulau yang jarang diterokai, antaranya Kepulauan Taman Laut Tunku Abdul Rahman, Pulau Mengalum dan Pulau Mantanani. Ni Mantanani lah. Okey. Yang tadi kita dah tunjuk tadi kan. Kemudian Labuan bawah sikit. Di sini shipwreck ataupun kapal karam. Dia agak rapat sikit dengan Brunei kat sini. Kapal karam? Wow! Labuan! Satu lagi lokasi selaman yang akan diterokai oleh Nita dan Adrian. Manakala Azura akan membawa anda mendekati kehidupan masyarakat, budaya dan tradisi yang masih kekal menjadi harta negara kita. Nombor satu dalam segala-galanya. Okey, kami dah pun membuat perbincangan untuk pergi ke pantai barat di sebelah Sabah tu. Jadi saya memang teruja. Tetapi seperti biasa, sebelum kita sampai ke sesuatu lokasi itu, kita harus menyediakan barang-barang yang secukupnya dan yang penting. Seperti barang-barang nak selam, pakaian yang bersesuaian. Walaupun saya tak dapat pergi menyelam dasar laut, tapi saya masih lagi teruja. Tak mengapa sebab Nita ada. Dia akan menggantikan tempat saya dan menceritakan tentang segala yang perlu anda tahu di dasar laut di kawasan Sabah nanti. Jadi kepada anda, kita jumpa di 13 hari Kota Kinabalu, Labuan. Dari barat Sabah sampai ke Pulau Labuan, sungguh mengasihkan. Yahoo! Bermulalah percutian kami kali ini dengan penerbangan awal pagi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur terus ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Betul tu Azura. Dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, kita akan terus menuju ke utara Kota Kinabalu, iaitu Kota Belud. Perjalanan mengambil masa 1,5 jam hingga ke jeti pelancongan rampaian laut. Menurut cerita Pulau Mantanani yang merupakan lokasi pertama kita ini, ada kaitannya dengan kehadiran dugong di sekitar pulau itu satu ketika dulu. Ya, tapi sekarang sudah tiada lagi. Dari jeti pelancongan rampaian laut akan mengambil masa 45 minit ke Pulau Mantanani dengan bot, bergantung pada keadaan laut. Kita akan disajikan keindahan pemandangan Gunung Kinabalu. 13 hari
ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami? Setibanya saya, Nita dan Adrin di Jetty Touch Borneo Resort, kami disambut dengan penuh meriah sekali. Azura, Bryce, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Yeah, hi. Tak sabar! Jom, jom, jom! Dari Jetty hingga ke lobi, sambutan terus mengiringi perjalanan kami. Bunyi muzik gamelan Sabah telah kedengaran. Di lobi pula, kami dihiburkan dengan beberapa jenis tarian kadazan dusun dengan pakaian yang berwarna-warni penarinya yang menandakan keterbukaan mereka terhadap kehadiran kami. Kami telah dijemput sekali menarikan langkah yang nampak mudah, walhal agak sukar juga bagi saya dan Nita. Namun setelah beberapa kali mencuba, akhirnya kami berjaya mengikut langkah tari mereka itu. Membuatkan kami lebih seronok dan lupa hingga tiba-tiba. I got it! This is the time! Bila kita dah tahu kita dah seronok sangat dekat Pulau Mantanan ni. Yeah! Wow! Okey. Apa nak dikata? Tengok sendiri. Bilik ni memang cantik. Azura dah berpuas hati. Nita sangat-sangat puas hati. Terima kasih. Kan? Okey, apa yang penting kami sekarang nak letak barang, nak bersiap kerana Nita akan Kita pergi. akan pergi menyelam dengan Adrian. Okey, Azura tengoklah apa boleh buat. Mungkin jalan sekitar kampung, duduk tepi pantai, baring-baring kasih hitam kulit ke, tak tahu. Azura rasa hari ni Azura mungkin relax sikit kot. Tak ada buat benda Sebab baru berat-berat. sampai kan. Ya. Okey, kita berjumpa kemudian sebab sekarang kami letak beg. Rehat sekejap, bersiap. lepas tu kami keluar balik. Ya. Dan lusukan buat rujukan. Okey, ini adalah Roy yang akan bawa kami untuk menyelam. Di mana tu Roy? Kita akan dive di Reza Garden. Itu website nama dia Reza Garden. So tidak jauh dari sini lah. Oh, dalam berapa minit? Dalam 4 minit begitu. Apa yang istimewa dekat situ? Di sana dia punya website tidak jauh dalam betul. Selalu kami bawa tu Discovery Scuba Diving. Tidak orang datang sini. So itu sih adalah website yang kami tumpukan mau bawa dorang untuk dorang boleh gembira. Maknanya dive site tu sesuai untuk pelbagai level lah. Ya. Daripada yang beginner, Dari beginner yang sampai yang berpengalaman ya. Lionfish pun ada. Macam yang minat tengok tu nudibranch. Ada juga nudibranch. Banyak. Ya, banyak color lah. Oh, banyak. Oh, ada Yang banyak spesies jenis. lah. Banyak spesies juga. Ya, okey. Sorry. Ya Apa ke? pun dah ready. So, kami tak sabar nak pergi. So, jom. Jom. Sejuknya. Di kawasan dasar Reza Garden terdapat kawasan berpasir selain dari kawasan batu karangnya yang begitu berwarna-warni. Menariknya, terdapat satu kawasan tukun tiruan yang dibuat dari botol dan kipas angin besar. Ianya seperti taman dalam laut lah. Selain dari seorang instruktur berpengalaman, Adrian juga merupakan seorang jurugambar dasar laut yang profesional. Sekumpulan ikan yellow fusilia berenang-renang di kawasan karang. Pertumbuhan karang pelbagai jenis dapat dilihat di sini, dari hard coral atau karang keras hinggalah karang lembut atau soft coral. Macam Reza Garden dia ada reef besar, lepas tu yang lain tu kecil-kecil tumpuk-tumpuk, lepas tu besar lagi, lepas tu kecil, lepas tu besar, yang paling last dia besar, lepas tu pasir saya sudah, teras sudah. Dia slope dari pulau, dia ada slope begitu terus dia reef tumpuk-tumpuk. Karang lembut yang tumbuh subur ini amat memukau mata Nita. Soft coral ini begitu cantik dengan alunan lemah kemalai seperti jari melambai-lambai apabila dipukul arus dasar laut. Secara tidak langsung, pergerakan itu akan menyebarkan nutrien yang terdapat pada soft coral ini.
Di rumpun soft coral ini terdapat pula feather star yang melekat. Feather star ini bukanlah soft coral, tapi ia merupakan satu spesies haiwan laut yang berbisa. Jaga-jaga kalau bertemu feather star ni, jangan sentuh ya. Roy mengajak kami bergerak ke bahagian lain pula. Ini adalah panda clownfish. Saiznya agak besar dari yang lain. Pasti ada porcelain crab dan shrimp di sini. Ini merupakan satu simbiosis antara mereka semua. Mereka bagaikan satu koloni yang tidak dapat dipisahkan. Nudibranch! Besarnya nudibranch ni. Warna putih dan kuning itu begitu menarik perhatian. Saiznya Nita rasa hingga mencecah 3 ke 4 inci. Another thing which is common in this area is nudibranchs. Okay, now nudibranchs, they can go to like really minute ones. This area is quite good for nudibranchs because you got muck diving, mangrove and sandy areas. Spesies ini boleh mencapai saiz sebesar 110 mm dan biasanya ditemui di suhu air sejuk antara 22 Celsius hingga 25 Celsius. Seekor lionfish dalam pengembaraan memburu mangsa. Ia dikenali sebagai spot fin lionfish atau nama saintifiknya Pterois antenata. Terdapat pelbagai spesies dalam keluarga lionfish ini. Satu perkara yang penting, ia berbisa. Kadang-kala ia malu pada penyelam, namun tidak bermakna ia boleh dipegang atau disentuh. Lionfish, there are a lot of species of lionfish. The species that we have called common lionfish. And they have the dorsal fin and also a lot of fin. When you get closer, they open the fin and the dorsal fin is quite venomous. Di celah-celah hard coral terdapat sekumpulan ikan damsel yang menjadikan hard coral itu tempat perlindungan. Kami terus meneroka tapak selaman Reza Garden ini. Di hadapan sedikit, kami disajikan dengan susunan bongkah-bongkah konkrit yang dijadikan tukun tiruan. Tukun tiruan ini telah berusia setahun. Ia mula ditumbuhi karang-karang lembut di bahagian permukaan dan dalam tukun tersebut. Secara tidak langsung, ia menjadi habitat kepada hidupan lain, iaitu nudibranch. Terdapat banyak spesies nudibranch yang mendiami kawasan tukun tiruan dan sekitarnya. Nudibranch ini boleh diklasifikasikan dengan mengenal corak dan warna pada badannya. And you can see a lot of species, like the more common ones being the Nombratas, something like that. And there's so many species, I can't even remember some of the names, but they come in all varieties and shapes and sizes, even ones that are quite rare, which is white and orangey in color, which looks like a Pikachu. So they call it a Pikachu nudibranch. So there's different types and different colors. And this is one of the ideal places where you can dive to find macro subjects like this, which is the nudibranchs. Nudibranchs dengan orang yang meminatinya, okey, terutama sekali fotografer ataupun videografer. Bagi saya nudibranchs memang sangat istimewa di antara spesies yang ada di bawah laut lah, di dasar laut, sebab nudibranchs ni ada berbagai-bagai jenis. Kebanyakan orang yang meminati nudibranchs ni macam fotografer ataupun videografer, sehingga kan diorang sanggup menghafal ataupun sehingga kan diorang boleh menghafal antara semua jenis-jenis apa yang kita boleh tengok tentang nudibranchs dan macam mana habitatnya, apa pemakanan dia, macam mana cara seksual dia. So here I start to learn how to find macro life, because before I don't know so much about macro life, but here it's make me fun because it's very difficult to find them. And I can spend maybe in one coral 20 minutes or more just looking around the micro. Di celah-celah tukun tiruan ini, terdapat seekor ikan clown sweet lip yang masih kecil lagi. Warna dan coraknya sangat menarik.
Ini pula Cypria tigris atau dikenali sebagai tiger cowrie. Ia merupakan salah satu spesies moluska bercengkerang dengan mempunyai saiz besar. Sesungut digunakan adalah untuk mengesan mangsa. Tubuh badan yang lembut sama seperti siput yang lain membuatkan pergerakannya amat perlahan. Kebiasaannya, tiger cowrie akan dijumpai di kawasan dasar kedalaman dari 10 hingga ke 40 meter. Baiklah, dah tiba masanya untuk naik. Walaupun suhu air amat sejuk antara 23 hingga 25 Celsius, namun Nita sangat seronok dan secara tidak langsung mengenali pelbagai spesies baru. Anda semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam sesi debrief selepas ini. Banyak keindahan belum ditemukan. Okey, seperti biasa selepas setiap kali selaman, kita orang akan buat debrief. Reza Garden di Mantanani sangat-sangat popular. Sepanjang-panjang Nita menyelam tadi, Nita nampak salah satunya adalah New Di Branc. Itu yang kita ambil masa lama sikit kan. Dekat tengok, situ. teliti tengok kan. Betul. Betul. Chromodoris kunei. Ada sayap dia kan. Terbang. Oh, memang unik lah. Soft coral yang melambai-lambai. Oh. Soft coral tu banyak. Macam tadi pun ada hard coral yang dipenuhi dengan damselfish. Ada yang kecil, ada yang besar. Dia ada banyak saiz Ada sebenarnya. satu koloni kat situ kan. Sign je. Reza Garden. Sign. Tu dia. sign. Lain sikit ni. Saya dah dapat Mantanani punya sign tau. Besok kita ada kejutan sebenarnya. Roy akan bagi kejutan dekat kita. Katanya. Jadi kita akan tunggu besok. So kita tunggu besok lah. Yes. Dah sabar juga ni ya. Okey, barang semua dah letak. Sekarang Azra nak pusing keliling pulau. Kita nak tengok penduduk-penduduk di Pulau Mantanani ni. Selain Pulau Mantanani besar, terdapat 2 pulau yang lain yang berdekatan, iaitu Pulau Mantanani Kecil dan Pulau Lungisan. Namun, hanya Pulau Mantanani besar sahaja yang mempunyai penempatan. Ini Lin. Sebelah sana. Lin, cakap hai. Hai. Royce. Hai. Guide saya yang akan membawa saya ke kawasan kampung lah dan juga menunjukkan apa-apa aktiviti yang boleh dilakukan di Pulau Mantanani ni. Jadi, macam dia katalah, 3 kampung kita akan pergi terus sampai ke balai polis, hantar Royce pulang balik. Roy merupakan salah seorang penduduk Pulau Mantanani besar yang bekerja di salah satu resort yang terdapat di sini. Manakala Lin pula telah bekerja di atas pulau ini lebih daripada 5 tahun. Menurut mereka, di Pulau Mantanani besar ni jumlah penduduknya mencecah 1,500 orang dan kebanyakannya mereka adalah nelayan. Ini nampaknya kita sudah sampai kampung yang pertama. Iya. Ini nih. So, kampung ni nama dia Kampung Padang. Kampung Padang. Ya. Okey, orang punya culture. Diorang tidak mau orang yang sudah meninggal, family diorang yang sudah meninggal. Diorang tidak akan buatlah apa? Tanam lebih jauh dari rumah diorang lah. Macam inilah. Ya, inilah. Si. Mau mereka ada dekat lagi dengan orang yang sudah meninggal. Ya, nanti kita limpaskan. Memang kiri kanan semua memang kubur lah. Terdapat banyak juga resort atau chalet di sekitar Pulau Mantanani besar. Secara tidak langsung, ini memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk pulau untuk bekerja. Macam mana? Ajarlah. Ikut lah. Main lah. Okey. Gimana kau bro? Pinjam dik. Ya, ada orang Sekali lagi. Kasih kena ujung. Kasih dekat. Ya. Thank you. Gua memang terror. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Bye. Bye. Gila punya bye.
Bagi mereka yang dewasa pula, bola tampar menjadi aktiviti petang di pulau ini. Saya meneruskan lagi perjalanan hingga ke penghujung pulau untuk melihat keindahan matahari terbenam di Pulau Mantanani. Setelah melewati 3 buah kampung iaitu Kampung Padang, Kampung Tengah dan Kampung Siring Bukit dalam Pulau Mantani besar ini, akhirnya tibalah kami di bahagian barat pulau untuk menyaksikan keindahan matahari terbenam. Nampak tak keindahan di Pulau Mantanani ni? Sikit saja lagi matahari itu akan masuk ke dalam. Malam ni kita makan besar. Daripada jauh dah bau. Jom. Hai Azura. Apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Malam ni kita makan besar Ya, kami sediakan barbecue untuk grup kamu malam ni. Cantik. Kita tengok ada apa. Aktiviti barbecue ini biasanya diadakan pada hujung minggu dan bergantung juga pada jumlah pelancong yang menginap dan bermalam di resort. Nampaknya kita amat bertuah, kan Azura? Betul tu Nita. Jadi apa lagi? Makan. Kita pergi ambil pinggan Nita. Okey. Kita sambung makan. Alright. Anda semua nak makan? Jom. Kami. Selepas kami menikmati hidangan, kami disajikan pula dengan pertunjukan permainan api oleh mereka yang pakar. Pada mereka di rumah tu, jangan nak cuba tiru-tiru aksi ni ya. Sebab bermain dengan api ni memerlukan kemahiran yang tersendiri. Ingat tu. Okey, sekarang baru dapat duduk. Betul. Tarik nafas dulu tinggi-tinggi. Okay. Yang seronoknya sebab percutian 13 hari Azura dan Nita di Kota Kinabalu dan Labuan sudah pun bermula. Yes. Ini baru hari pertama. Kita ada 12 hari lagi. Tapi macam biasalah sampai dekat sini kan, lepas sambutan tu yang memang Azura tak boleh lupa. Sebab lepas dah masuk tu kita tengok tarian kan. Macam biasalah lepas kita menari tu dia kata, oh jom kita nari sekali. Tu nari. Azura kalau nari memang nombor 1 lah. Lepas tu kita nak masuk. Masuk punya shot sampai tergolek. Menunjukkan betapa bestnya dia sampai kat Pulau Mantanani ni. Tahu tak kalau apa. tak tergolek itu tak sah lah nama dia. Okey, selamat yang pertama di Reza Garden. Pertama kali pengalaman di mana air sangat sejuk tapi sangat-sangat berbaloi. Di mana Nita boleh nampak tiger kauri. Tiger kauri? Tiger kauri ni macam mana? Azura rasa tak pernah Dia nampak macam tiger kauri. siput dia sangat berkilat. Okey. Tengok sebenarnya dia berjalan, tapi kalau kita tengok dengan mata kasar dia memang kita tak nampak dia ni. Sangat-sangat cantik. Banyak nudis walaupun air sejuk tapi pemandangan dia sangat-sangat buat kita rasa gembira. Adalah air mata tu memandangkan keadaan Azura sekarang tak boleh nak turun ke dasar laut, tapi Nita ada untuk memberitahu kepada saya dan juga anda betapa cantiknya pemandangan di dasar laut tu. Jadi bila kami dah selesai dengan selam scuba, Azura dah habis pergi tengok dekat kawasan kampung. Paling cantik sekali matahari terbenam. Kalau ada peluang anda sampai ke Pulau Mantanani ni, pastikan anda pergi tengok matahari terbenam. Memang paling cantik. Hari pertama sudah pun berakhir. Hari dah lewat, kami pun dah letih. Kami nak masuk ke dalam bilik untuk memulakan hari kedua di Pulau Mantanani ni. Saya pun tak sabar untuk selaman kedua. Jadi kalau anda nak tahu aktiviti hari kedua kami di 13 hari, anda perlu bersama dengan saya dan juga Nita dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Selamat malam.